Salam sejahtera. Yang ini ucapan Anwar Ibrahim paling dibenci dan ditakuti oleh Perikatan Nasional semasa era Muhyiddin Yassin. Anwar Ibrahim dalam ucapan itu mendedahkan rahsia, bahkan mendedahkan kelemahan sebenar Muhyiddin dan ada kaitan dengan doa kunut nazilah. Anwar Ibrahim bertanya, kenapa tidak baca doa kunut nazilah ketika wang KWSP dilabur kepada BlackRock era Muhyiddin? Sebenarnya isu BlackRock dan juga isu uang itu seperti ini sudah berlaku dalam era Muhyiddin. Tapi kenapa sekarang baru mereka berhabis-habisan nak pula membalun Anwar Ibrahim seorangan diri? Perdana Menteri menemplak ahli Parlimen Perikatan Nasional PN yang tidak membacakan doa kunut nazilah ketika zaman pentadbiran bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang melaburkan wang kumpulan simpanan pekerja KWSP kira-kira 6 juta ringgit Malaysia kepada BlackRock. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, doa itu tidak sepatutnya dibacakan untuk tujuan melaknat kerajaan semata-mata. Tidak sependapat dalam soal politik seperti mana ditegur golongan mufti sebelum ini. Ketika tahun 2020, Perikatan Nasional PAS dan Bersatu, dia bagi BlackRock 600 juta ringgit. Duit mana? Duit mana? Duit KWSP. Kenapa ketika itu tak salah? Kenapa tak baca doa kunut nazilah? Ujar Anwar Ibrahim lagi. Beliau turut mempersoalkan pendirian golongan terbabit berhubung tindakan kerajaan dipimpin Perdana Menteri sebelum ini yang membenarkan kapal Israel masuk dan berlabuh di Malaysia. Doa ini bukan politik, sebab itu mufti beri pandangan. Ini kata kita tak setuju doa. Siapa kata kita tidak setuju doa? Hari-hari kita doa, lepas solat kita doa, tapi bukan doa melaknat orang lain, kata Anwar Ibrahim. Kamu bagi kapal Israel masuk tak ada doa. Ya, saya mesti suarakan, kata Anwar Ibrahim. Selalu saya tak jawab, biar orang lain jawab. Perdana Menteri jangan jawab, Perdana Menteri kena cakap baik-baik. Tetapi saya kena cerita dengan orang Tambun, ujarnya. Perdana Menteri X berkata demikian ketika berucap pada kenduri madani di Pusat Kegiatan Komuniti Taman Perpaduan Koperasi 2 Tambun hari ini. Dalam masa sama, beliau mengingatkan bagaimana kerajaan madani diterajuinya bertindak tidak membenarkan syarikat perkapalan berpengkalan di Israel berlabuh atau memuat kargo di mana-mana pelabuhan di Malaysia. Keputusan kerajaan itu berbeza dengan kerajaan terdahulu yang membenarkan kapal dari negara haram terbabit berlabuh di negara ini. Bila kita hentikan kapal Israel masuk tahun 2023, kata Anwar Ibrahim. Bila kapal Israel masuk 2002 semasa Tun Dr. Mahathir Mohamad jadi Perdana Menteri, kemudian diteruskan semasa Datuk Seri Najib Razak, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Masa itu ada PAS dan Bersatu dalam kerajaan, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera. Akhirnya Anwar Ibrahim buka mulut, buka cerita, mengejutkan kita semua. Kata Anwar Ibrahim, laksana tindakan tidak popular, kerajaan usaha tengani maklumat bahaya di media sosial. Media sosial sekarang begitu mudahnya digunakan oleh pelbagai pihak untuk menyebarkan fitnah dan berita tidak benar. Kebanyakan mereka menggunakan media untuk memutar belit fakta, bahkan untuk menipu orang supaya membenci kerajaan pada waktu ini. Yang paling ketara sekali ialah ada beberapa ajakan daripada media sosial
untuk mau membenci kerajaan. Baru-baru ini ada pula himpunan anti Anwar Selamatkan Malaysia, yang kita hairan himpunan itu tidak dapat mendapat sambutan langsung daripada rakyat Malaysia. Yang hadir kurang 50 orang. Dan yang lebih mengejutkan lagi ialah apakah sebenarnya mereka tuntut untuk mau selamatkan daripada Malaysia ini. Itu sebabnya Anwar Ibrahim kata kerajaan usaha tangani maklumat bahaya di media sosial. Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan penyebaran maklumat bahaya yang kian berleluasa di media sosial memaksa pihak berkuasa mengambil tindakan, termasuk yang tidak popular bagi menanganinya. Kerajaan punya masalah sekarang apabila kita cuba perkenalkan beberapa sekatan yang tidak semestinya popular, kerana mereka yang yakin terhadap kebebasan tanpa kawalan berhak untuk ekspresikan pandangan tanpa mengambil kira impaknya kepada masyarakat, katanya lagi. Perdana Menteri berkata usaha menangani lambakan berita palsu, penipuan dan buli cyber menerusi media sosial memerlukan lebih banyak peraturan. Mereka mengabaikan hakikat bahawa ada wanita mengambil keputusan terpaksa atau terdesak untuk melakukan perbuatan bunuh diri disebabkan sesuatu pencabulan, ujarnya pada Majlis Perasmian Persidangan Pemikiran dan Tamadun Islam Sedunia 2024 di Universiti Sultan Azlan Shah, Kuala Lumpur, Kuala Kangsar hari ini. Sebelum ini, negara digemparkan dengan kes kematian pempengaruh media sosial dan aktivis Rajesh Wari Apathu, 29 tahun atau Esha, pada 5 Julai lalu. Esha ditemui mati di kediamannya di sebuah kondominium di Setapak sehari selepas membuat laporan ugutan jenayah dan fitnah terhadap dirinya di Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi. Kematiannya dipercayai ada kaitan dengan tekanan dihadapi berikutan menjadi mangsa buli cyber. Semalam, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan perkhidmatan media sosial dan pesanan internet dengan sekurang-kurangnya 8 juta pengguna berdaftar di Malaysia perlu memohon lesen khas pemberian perkhidmatan aplikasi di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Langkah itu akan dikuat kuasa 1 Januari depan selepas satu kerangka kawal selia baharu ke atas perkhidmatan media sosial dan pesanan internet diperkenal 1 Ogos ini. Ia selaras keputusan Kabinet bahawa perkhidmatan media sosial dan perkhidmatan pesanan internet mesti mematuhi Undang-Undang Malaysia. Saudara-saudara sekalian, semalam Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia memaklumkan perkhidmatan media sosial dan pesanan internet dengan sekurang-kurangnya 8 juta pengguna berdaftar di Malaysia perlu memohon lesen kelas pemberian perkhidmatan aplikasi di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Saya bersetuju sangat dengan tindakan kerajaan yang diambil ini. Semua perlu dikawal dengan baik. Sekiranya tidak, nanti akan munculnya perkataan nasi sudah menjadi bubur. Jangan sampai nasi sudah menjadi bubur baru mau bertindak. Bukan semua perkara kita bebas. Kita harus berlandaskan undang-undang yang ada di negara kita. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen Anda, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini, isu paling mengejutkan seluruh rakyat Malaysia. Memang susah untuk menyelamatkan Najib lagi daripada kebangkrapan. Kalau dia bankrupt, bermaksud dia tidak dapat lagi menjadi calon atau apa-apa pertandingan dalam pilihan raya. Kerana hari ini, Najib dan anak gagal tangguh prosiding kebangkrapan. Beliau tidak lagi dapat menangguhkan prosiding kebangkrapan mereka. Najib Razak dan anaknya Nazifuddin Najib
gagal dalam usaha menangguhkan prosiding kebankrapan terhadap mereka bagi mendapatkan semula RM1,69 bilion dan RM36,7 juta dalam bentuk cukai. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur petang ini menolak permohonan penangguhan oleh Najib dan Nazifuddin berhubung prosiding kebankrapan yang difailkan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Ketika ditemui media, peguam mereka Muhammad Farhan Muhammad Safi berkata, kedua-dua mereka memohon penangguhan kerana telah memfailkan rayuan penilaian semula cukai dengan LHDN. Najib dan Nazifuddin mengemukakan rayuan penilaian semula cukai dengan pesuruhjaya khas untuk cukai pendapatan. Tribunal Bukan Kehakiman di bawah Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Kami akan merayu kepada Hakim Mahkamah Rayuan, kata Farhan, berhubung keputusan pendaftar mahkamah hari ini. Pada 2020, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan LHDN untuk mendapatkan penghakiman terus keputusan tanpa perbicaraan penuh bagi cukai yang dinilai terhadap Najib dan Nazifuddin. Setahun kemudian, LHDN memulakan prosiding kebankrapan terhadap Najib dan anaknya di Mahkamah Tinggi Insolvensi. Saudara-saudara sekalian, agak mengejutkan kita apabila Najib dan anaknya sekali lagi dalam keadaan paling sukar dalam hidup mereka. Apabila kini terpaksa menghadapi prosiding kebankrapan yang telah tidak dapat ditangguhkan lagi. Mereka gagal mendapatkan penangguhan prosiding kebankrapan itu daripada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang menolak permohonan penangguhan oleh Najib dan anaknya itu. Najib sebenarnya bersama anaknya telah pun meminta penangguhan prosiding kebankrapan bagi mereka bagi mendapatkan semula 1,69 bilion dan 36,7 bilion dalam bentuk cukai oleh LHDN. Bayangkan saudara, berapa banyaknya pendapatan Najib sehingga cukai yang ditafsir oleh LHDN yang mau dibayar didapatkan semula oleh LHDN ialah sebanyak 1,69 bilion. Ini satu jumlah yang sangat luar biasa. Saya rasa inilah rekod Malaysia perlu didapatkan semula daripada seorang individu. 1,69 bilion, jumlah yang sangat luar biasa banyaknya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.